Allah SWT. Amin. Okey, baik. So, kalau tengok bunyi dalam buku teks ni, bab baru, fizik nuklear, muka surat dia adalah ada muka surat 200. Surat 200. Awak dah belajar dah sedikit pasal radioaktif ni pada tingkatan 3 tak silap saya. So kita katakan sambung ni reputan radioaktif bermula dengan reputan radioaktif. Kalau ikutnya silibus sebelum ni, kita akan mulakan dengan pengenalan dulu sebelum masuk reputan ni. Jadi bila silibus baru ni dia dah revise balik apa semua, dah belajar masa tingkatan 3. So kita sambung je daripada sebelum ni. Okay. Sebenarnya awak belajar dah permukaan saja. Okay. Yang asas-asas saja. So ini kita nak masuk reputan ni. Macam mana boleh berlaku reputan, sebab apa dia berlaku reputan. Okay. Radioaktif ni seperti yang kita tahu. Okay. Radioaktif ni adalah satu unsur ataupun satu bahan, satu zarah yang tidak stabil. Okay. Jadi bila satu unsur ataupun satu zarah yang tidak stabil ni, untuk menjadikan dia lebih stabil, okay, dia akan berlaku beberapa siri reputan. Okay, dalam masa yang sama dia akan membebaskan sinaran radioaktif. Itu bahaya. Okay, proses ini berlaku secara rawat dan spontan. Dia berlaku dia tak ada syarat. Dia berlaku pada bila-bila masa, tak kira lah suhu panas ke sejuk ke, pagi ke petang ke, benda ni akan berlaku secara spontan saja. Okey, dia tak ada syarat. Terdapat 3 jenis sinaran yang dibebaskan. Okey, sama ada dia membebaskan zarah alfa, zarah beta ataupun sinar gamma. Okey. Sebab apa perkataan dia guna perkataan dia guna alfa, dia guna zarah, beta pun zarah, tiba-tiba gamma ni adalah sinar. Sepatutnya awak kena tahu, awak kena cue soalan tu. Okey. Sebab alfa ni dia dikategorikan zarah sebab dia mempunyai jisim. Benda yang mempunyai jisim, kategori dia adalah zarah ataupun dia kategori jirim, ada jisim. Bila dia bergerak pula, dia akan menghasilkan momentum. Okey. So dia kategori zarah alfa dan beta sebab dia ada jisim. Manakala gamma pula dia tak ada jisim dan tak ada cas, maka dia dikategorikan sebagai sinar. Okey. Next, kalau kita tengok yang paling berat sekali adalah zarah alfa lah. Dia macam dia ada 3 jenis, gemuk, kurus, langsung tak ada jisim. Okay. Jadi zarah alfa tu mempunyai momentum yang paling tinggi lah sebab dia besar, dia paling berat. Manakala zarah beta kedua dan zarah gamma ketiga. Okey, dari segi berat, tapi dari segi kuasa penembusan dia, yang paling tinggi ni adalah sinar gamma sebab frekuensi dia tinggi. Frekuensi tinggi maka dia boleh menembusi apa saja. Berbanding dengan zarah beta. Zarah beta kuasa penembusan dia sederhana dan dia boleh dihalang oleh kepingan aluminium. Aluminium boleh halang dia. Maksudnya kalau kita buat satu kotak aluminium, kita letak zarah yang membebaskan zarah beta, maka zarah beta tu tak boleh keluar daripada kotak tersebut. Tapi kalau kita buat daripada kotak plastik ke, kotak apa tu?
kotak kertas ke, dia boleh tembus lah zarah beta ni. Manakala zarah alfa, dia kuasa penembusan dia paling kecil lah, kuasa penembusan paling kecil. Dia boleh dihalang oleh sekeping kertas saja. Okay. Lagipun zarah beta ni dia boleh pergi beberapa sentimeter je. Kalau dia pancar tu, dia boleh pergi beberapa sentimeter saja. Sebab apa? Sebab dia berat, dia sukar untuk pergi jauh. Kalau zarah beta, dia boleh pergi beberapa meter. Okay, dia boleh pergi, maksudnya kalau kita berada pada benda radioaktif tu, beberapa meter dia boleh membahayakan kita. Okay, kalau kita duduk beberapa kilometer, kita selamatlah. Tapi sinar gamma ni dia boleh pergi jauh. Boleh pergi jauh. Efek dia boleh berada mungkin dalam beratus-ratus kilometer. Contoh yang berlaku di Jepun hari itu, yang berlaku di Jepun disebabkan oleh tsunami. Jepun ni dia guna radioaktif untuk hasilkan tenaga elektrik. Okay? Tenaga elektrik. Dan biasanya loji-loji ni dia letak di tepi pantai. Tepi pantai. Sebab apa? Tepi pantai. Dia letak dekat tepi pantai tu supaya sebab radioaktif ni bila dia mereput, dia akan hasilkan satu tenaga. Tenaga tu memanaskan air. Air tu jadi wap dan memutarkan turbin. Memutarkan turbin. Jadi air wap yang panas tu ke mana kita nak alirkan? Jadi dia alirkan ke kawasan laut. Kawasan laut. Sebab tu loji nuklear dia buat di kawasan tepi laut supaya air laut tu jadi ejen penyejuk. Okey. Tapi pada tahun bila berlaku tsunami dekat Ipoh, maka loji tu ditimpa oleh tsunami dan pecah. Pecah. Maka sinaran radioaktif ni pun keluar. Bila dia keluar, dia menembusi manusia, jadi menghasilkan mutasi pada manusia, menghasilkan kecacatan pada manusia, menghasilkan kematian, dan dia merebak sehingga ke Filipina. Last kali dia dikesan rakyat Filipina pun mengalami kesan sampingan daripada kebocoran radioaktif tu. Maksudnya dia boleh merentasi laut sampai ke Filipina. Itu sinar gamma yang paling kita takuti sekali lah. Okey. Tapi dia ada kelebihan dia. Teknologi nuklear ni, kalau dia tak bocor, dia berada pada loji. Kalau tengok loji dia gini. Loji dia macam bulat gitu. Okey. Dalam ni dia buat daripada konkrit. Sebab sinar gamma boleh dihalang oleh kepingan plumbum ataupun konkrit yang tebal. So dia buat konkrit ni tebal lah ni. Maksudnya pereputan tu berlaku lah ni. Dia mereput dia pun memanaskan air. Ada turbin pula dalam ni. Ada turbin. Maka turbin tu berputar dan wap air panas tu dia salur ke laut. Sini laut lah. So dia jadi sejuk lah. Okey. Tapi kehebatan dia, teknologi nuklear ni, dia tak mencemarkan alam sekitar. Maksudnya kalau dia tak bocor, dia tak mencemarkan alam sekitar. Kalau hidroelektrik macam kat Malaysia guna hidroelektrik lah. Ketika di Tasik Kenyir tu. Okey. Bila dia nak menjana elektrik dekat Tasik Kenyir, dia akan alirkan air lah. Dia buat empangan, dia takung air. Lepas tu dia lepaskan air. Air tu melepas dalam keadaan laju tinggi. Dalam tasik tu ada hidupan lah. Ada hidupan, ada ikan,
ular ke, tak? Tapi bila dia lepaskan air, okey, sedikit sebanyak akan menjejaskan hidupan dalam tu. Mungkin ikan yang lalu tu disedut, masuk, mati. So dia punya kesan terhadap kesan terhadap spesies tu terganggu lah. Walaupun hidroelektrik ni kita tengok macam tak memberi kesan sampingan tak, tapi dia ada juga kesan sampingan tu, menyebabkan pencemaran juga. Pencemaran tu boleh membunuh. Pencemaran ni tak semestinya udara saja, dia boleh membunuh hidupan air tak. Okey, jadi kalau nuklear ni dia lebih selamat, dia tidak mencemarkan alam sekitar, dia tidak membebaskan dia tidak membebaskan gas beracun. So cuma dia menghasilkan haba saja. Bila haba tu boleh disejukkan dengan laut. Okey. So dia lebih selamat lah sebenarnya kalau tak bocor. Tapi bila berlaku tsunami yang tidak diduga tu, dia bocor, maka ramai rakyat menghadapi kesan sampingan dia. Okey, kita tengok zarah alfa ialah nukleus helium. Okey, zarah alfa ni kalau kita nak ingat, dia adalah zarah helium. Nombor atom dia 4, nombor proton dia 2. Okey, helium 42. Kalau kita tengok tu 42 tu dia berat. Okey. Dalam reputan alfa, nukleus yang tidak stabil mengeluarkan satu zarah alfa untuk menjadi nukleus yang baru. Contohnya zarah apa yang kita ambil dalam buku. Contoh kalau saya ambil zarah X lah. Zarah X ni katakan dia ada atom dia 264 80 contohnya lah. 264 80. Dia ni zarah yang tak stabil ataupun unsur yang tak stabil. Dia ada nama, setiap unsur kan ada nama lah. Dalam jadual berkala tu, dalam jadual berkala tu semua ada nama kan. Okey, jadi saya ambil satu unsur, katakanlah nama dia X. Nama dia X. So nombor atom dia adalah 264. Nombor jisim dia 264. Nombor proton dia adalah 80. Okey. Bila dia mereput, katakanlah dia tak stabil, dia pun mereput. Dia mereput jadi zarah Y. Zarah Y. Bila dia mereput tu dalam masa yang sama, dia membebaskan satu zarah lagi. Nama dia zarah alfa, iaitu helium 42. Maka nombor jisim dia ni daripada 264 ni akan berkurang jadi 260. 80 akan berkurang jadi 78. Sebab sini 60 campur 4 jadi balik 64. 78 campur 2 jadi 80, balik kepada 80. Right. Ini persamaan seimbang awak belajar dalam kimia. Right. So dalam masa yang sama dia kehilangan satu zarah lain. Dia membebaskan satu zarah lain, iaitu zarah helium. Okey. Lepas tu dia pun jadi lebih stabil. Dia daripada X jadi Y lah. Tapi dia tak stabil juga. Dia lebih stabil sikit yang stabil, tapi tak stabil lagi. Jadi macam mana? Dia mereput lagi. So bila daripada Y jadi Z pula. Z ni tak stabil lagi. Dia mereput lagi. So benda tu akan berlaku secara berantai. Berantai. Sehinggalah jisim dia menjadi kecil. Dia tak akan jadi kosong. Dia akan jadi kosong. Dia akan jadi gitu. Okay. Benda ni akan berlaku sangat lama lah, bergantung kepada unsur tu. Okey, kalau dia ada jangka hayat dia, jangka hayat dia nanti kita tengok apa tu separuh hayat. Tengok ya.
Okey, nukleus induk mempunyai nombor proton Z. Okey, nombor proton Z dan nombor nukleon A. Nombor nukleon A, nombor proton Z. A dengan Z lah. So dia merempuk menjadi Y, menghasilkan zarah alfa. Okey, dia akan kena tolak lah daripada nombor nukleon tu dia tolak 4, nombor proton dia tolak 2. Untuk menghasilkan satu persamaan yang seimbang. Okey. Contoh PO. PO ni nama panjang ni dia saya ingat lah. Menghasilkan PB, plumber plus dengan helium. Ini contoh reputan alfa. Reputan beta pula. Tadi alfa tadi helium 42. Beta ni adalah yang ringan, iaitu elektron kosong negatif 1. Kosong negatif 1 dia punya tu. Dia masih lagi ada G-same, elektron tu ada G-same. Okey. Tapi G-same ni kecil, maka momentum yang dia bawa pun taklah besar mana. Tapi dia boleh pergi jauh dan dia boleh membahayakan manusia juga. Okey. Dia boleh bergerak pantas dalam reputan beta sebiji neutron dalam nukleus tidak stabil terurai kepada satu proton dan satu elektron. Okay. Maksudnya kalau N tadi neutron, dia tak stabil, dia merepuk, dia menghasilkan P satu plus dengan elektron kosong negatif 1. Ya. Proton yang terhasil kekal dalam nukleus manakala elektron akan terpancar keluar dengan tenaga kinetik tinggi sebagai zarah api. Zarah api ya. So nukleus induk merepuk menjadi nukleus anak plus dengan zarah beta. Zarah beta. Jadi ni tak stabil juga, dia akan merepuk lagi. Jadi anak lagi. So maka pereputan dia tu akan menjadi berantai. Dalam masa yang sama dia akan menghasilkan satu tenaga. So tenaga tu dia boleh memanaskan air. Tu kita tengok. Kalau kapal selam pun sama. Kapal selam tak, dia nak menyelam, mula-mula dia katakanlah dia turun daripada Malaysia, dia pun menyelam. Dia start menyelam, dia menyelam tu bukan sehari dua. Okey, dia merentasi laut apa semua, dia mungkin sekali dia menyelam tu 6 bulan. Kalau dia pakai minyak petrol, kau nak kena isi minyak, betul tak? Nak kena isi minyak. Jadi benda tu ambil masa untuk timbul, isi minyak, lepas tu menyelam balik. Jadi dia kena fikir dia guna bahan api apa yang boleh bertahan lama. So yang paling sesuai untuk kapal selam adalah bahan api radioaktif. Bahan api dia dibuat daripada radioaktif. Di mana dia merepuk, dia menghasilkan satu tenaga yang boleh panas. Mungkin bila ada satu tenaga ni, dia boleh menghidupkan enjin. Dalam masa yang sama, kapal selam tu boleh bergerak jauh tanpa menggunakan bahan api yang banyak. Sebab dia berlaku secara spontan daripada zaman dulu lagi, zaman kewujudan bumi lagi. Dia merepuk sehinggalah ke hari ini. Di kawasan sekeliling kita ni sebenarnya banyak radioaktif sebenarnya. Awak je tak tahu. Cuma kita terdedah kepada radioaktif sekeliling kita ni dengan dos yang rendah. Maka kita tidak berlaku apa-apa kesan sampingan lah kalau kita tengok lah. Tapi kalau kita ambil bacaan pembaca yang mengesan radioaktif tu, memang dia akan tunjuk bacaan di sekeliling kita. Kita panggil dia bacaan latar belakang ataupun bacaan yang sememangnya wujud hasil daripada radioaktif sekeliling kita. Radioaktif sekeliling kita antara radioaktif batu, tanah. Tanah pun radioaktif. Okay. Buah-buahan, contohnya kalau ambil pisang tak? Pisang tu kalau kita perhati, kalau orang main tenis ke, main sukan ke, kalau ada senda masa dia, berehat sekejap, dia akan makan pisang.
Sebenarnya dalam pisang tu ada apa? Dalam pisang tu ada potasium. Potasium tu pemberi tenaga secara segera, tenaga segera. Beri tenaga segera. Dalam masa yang sama, kalau kita tengok jadual berkala, potasium tu adalah sejenis bahan radioaktif. Dia adalah sejenis bahan radioaktif. Kalau kita ambil pengesan giga mula, pengesan giga mula ni adalah pengesan yang boleh mengesan radioaktif. Kita letak dekat pisang tu, sebenarnya dia akan tunjuk bacaan yang tinggi. Ini bacaan yang tinggi sebenarnya pisang. Sebab dia ada potasium. Potasium adalah sejenis radioaktif. Okey, contohnya natrium ni meretuk menjadi magnesium. Dalam masa yang sama, dia membebaskan sinar beta. Sinar beta bodoh. Zarah beta. Okey. Dan zarah gamma ialah sinaran elektromagnet yang berfrekuensi tinggi. Okey, dalam reputan gamma, suatu nukleus radioaktif yang tidak stabil membebaskan tenaga lebihannya untuk menjadi lebih stabil. Okey, sinaran elektromagnet tidak berjisim, bersifat neutral. Dia neutral, gamma ni. Tapi kita kena ingat, kuasa penembusan dia tinggi, dia boleh menembusi apa saja, dia akan merosakkan sel, dia akan merosakkan kita punya sistem kesihatan kita. Kalau dia kena pada kulit kita, dia boleh menghasilkan kanser kulit. Okay? Dia boleh mematikan sel kanser. Dalam masa yang sama ada kesan sampingan pula. Okey. Reputan gamma tiada perubahan nombor proton sebab dia tak ada charge, tak ada apa, tak ada jisim. Jadi dia kalau X mereput menjadi X juga. Dalam masa yang sama dia membebaskan gamma. Sebab kalau beta dengan alfa, dia akan berkurang nombor nukleon dengan nombor proton dia. Kalau dia membebaskan gamma, dia tak berkurang. Sebab dia tak, gamma ni tak bercas. So, nukleus kurang bertenaga selepas reputan gamma. Okey. Dalam sesuatu pereputan, tak semestinya dia menghasilkan satu zarah saja. Tak semestinya daripada uranium ni mereput menjadi thorium, dia boleh membebaskan zarah alfa, dalam masa yang sama dia boleh membebaskan zarah gamma, sinar gamma. Ini yang bahaya ni. Dia hasilkan lebih daripada satu radioaktif, sinaran radioaktif. Okey. Dalam masa uranium mereput menjadi thorium, dia menghasilkan alfa. Helium 42 ni, awak kena kenal. Tengok helium 42 terus. Dia adalah alfa. Dan dia membebaskan sinar gamma. So, dia kena lebih berhati-hatilah. Okey. Biasanya dalam teknologi nuklear, dia gunakan uranium lah. Uranium. Sebab apa dia guna uranium? Yang pertama, uranium ni separuh hayat dia lama, beratus-ratus tahun. So maksudnya kalau kita guna uranium, dia boleh bertahan sehingga beratus-ratus tahun. Beratus-ratus tahun untuk tukarkan yang baru. So kalau kita guna uranium ni dalam kapal selam, okay, dia boleh menghasilkan tenaga sehingga beratus-ratus tahun. So jimat lah situ. Kalau kita guna petrol, kejap kena isi. Dalam masa yang sama, kita mencemarkan alam sekitar. Dia membebaskan karbon monoksida lah. Lepas tu kita nak ambil petroleum tu, sedut daripada bawah tanah, boleh menghasilkan gempa bumi apa semua gitu lah. Kalau ikut dia punya bahaya dia tu. Okay, next kita tengok separuh hayat. Apabila suatu sampel bahan radioaktif mereput,
bilangan nukleus radioaktif yang belum mereput berkurang dengan masa, manakala bilangan nukleus anak semakin bertambah. Okey. Nukleus anak dia bertambah, tapi hak induk tu semakin mengecil. Nah, semakin mengecil. Jadi dia ada separuh hayat dia. Maksudnya katakanlah uranium saya jumpa sekarang ni jisim dia 180 gram. Okey. Uranium ni dia radioaktif. So dia tak stabil, maka dia akan mereput tak? Dia akan mereput. Bila dia mereput, jisim dia semakin berkurang. Okey. Katakanlah separuh hayat dia adalah 2 tahun contohnya. Selepas 2 tahun, 180 gram ni dia akan tinggal 90 gram sahaja. 2 tahun. Kata masa dia mereput 2 tahun tu, separuh hayat dia jadi adalah 90 gram. Lepas tu 2 tahun lagi, daripada 90 gram tu akan jadi 45 gram. Dia separuh hayat. Okey, lepas 2 tahun lagi, daripada 45 gram ni, dia mereput jadi separuh, jadi berapa? 22.5 gram pada 2 tahun. Tu kita panggil separuh hayat. Sebab tu saya kata dia tak akan jadi sifar. Tak akan jadi sifar sebab dia mereput separuh. Daripada 22.5 gram ni, dia mereput separuh lagi jadi berapa? 11.25 gram. Selepas 2 tahun. So dia mereput separuh. Sehinggalah jadi 0.0000. Right. So dia tak akan jadi sifar lah. Dia mereput start daripada berlakunya adanya kewujudan bumi ni lagi. Dia mereput separuh. Okey. Separuh hayat T,5 kita panggil ialah masa yang diambil untuk separuh daripada bahan asal radioaktif bagi suatu sampel mereput. Okey. Cikgu buat feed jadi kosong tu. Tu sifat radioaktif. Sifat radioaktif ni dia mereput separuh. Separuh. Katakanlah kita ada 100 gram kata. 100 dia akan jadi 50. Lepas dia mereput. Lepas tu dia jadi 25. Dia jadi 12.5. Dia jadi berapa ni? 6.25. Dia mereput lagi 3.5. 6.25 bahagi 2. 3.125. Mereput lagi. Bahagi 2 lagi. 1.5625 tak? So dia mereput lagi jadi 0.78 125. Dia mereput lagi jadi 0.39 0625. So bila dia mereput tak akan jadi kosong. Right? Dia tak akan jadi kosong, dia akan jadi kosong sehinggalah infinity. Tengok. Dia punya separuh hayat, kelebihan yang ada pada yang dia buat tu. Okey, tengok contohnya uranium. Uranium ni mereput separuh dia adalah 4.5 darab 10 kuasa 9 tahun. So maksudnya 4.5 kosong 45 kosong 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey. Tahun. Nampak? Dia jadi separuh dia tu berjuta-juta tahun berjuta-juta tahun baru dia mereput menjadi separuh. So sebab tu banyak teknologi nuklear yang menggunakan uranium. Sebab dia boleh bertahan lama. Industri kilang-kilang pun sama. Tak?
kilang, okey, dia guna radioaktif juga. Contohnya untuk dia buat satu mesin, contoh kilang susu segar lah. Kan dia bubuh dalam, dia packing dia tulis 2 liter lah. Macam mana dia letak sukatan tu 2 liter. Dia letak sukatan 2 liter. Pekerja dia, takkanlah dia ambil bekah, isi satu. Boleh nak buat satu-satu tapi lambat. Jadi dia menggunakan mesin. Okey, mesin tu sini dia ada tempat ni dia ada macam landasan dia. Jadi air tu akan bergerak, kotak dia tu akan bergerak sehala saja tak. So dia akan bergerak. So masa dia sampai sini, susu ni pun akan curah. Dia curah sehinggalah satu paras. Satu paras tu macam mana dia tahu pada paras tu mesin ni akan kena berhenti. Sampai satu tahap tu dia kena berhenti. Dia ada satu sensor sini. Sensor tu apa? Sensor tu adalah radioaktif lah. Sebab tu dia ada penerima sini, pembaca dia. Okey. Bila awak letak sekarang ni radioaktif tu dipancar, sini akan terima. Tak? So bila dia letak susu sampai sini, okey. Dia menghalang sinaran ni. So maksudnya bila ada halangan tu, mesin tu dia akan hantar isyarat pada mesin ni supaya hentikan dia punya pengisian tu. So mesin tu akan stop. Lepas tu dia pun akan gerak di sini. Hak lain pula mari. Dia pun isi sampai satu tahap tu. Sampai sini dia nak menghalang bacaan pada radioaktif tu berkurang, maka dia akan stop. Dia adalah bacaan dia, katakanlah masa dia tidak dihalang direct ni, tak ada susu lah. Bacaan dia katakanlah 180 lah. Lepas tu bila dia isi susu pun masuk sampai sini, dia pun halang sikit, bacaan dia akan berkurang sebab dia dihalang. Kan? Radioaktif ni, katakanlah ada suatu penghalang, dia boleh menembusi. Tapi menembusi dia tu ada juga dihalang oleh bahan tersebut. Okey, bacaan dia mungkin akan jadi 150. So dia akan stop. Dia punya benchmark dia adalah 150. Contoh, bagi contoh tak. Jadi kilang tu dia nak jimat pekerja, jimat kos, dia kena guna sinaran radioaktif yang boleh bertahan lama. Tak perlukan kita hari-hari mengisi. Kejap-kejap kena isi. Jadi nak selamat dia guna satu bahan yang boleh bertahan lama. Boleh bertahan lama kan. So masa tengah melakukan pengisian ni, pekerja dia tak boleh duduk dekat lah. Kalau ada pekerja duduk sini, mungkin akan terkena juga dia punya sinaran yang terbebas tu. Kan? Jadi dia buat daripada satu tempat yang tak ada pekerja boleh masuk. Okey. Bila dia tengah isi tu, bila dia keluar tu barulah ada pekerja yang boleh tolong packing apa semua lah. Itu industri kilang yang menggunakan teknologi nuklear juga, teknologi radioaktif. Okey. Thorium kalau dia mereput, dia mengambil masa 24.1 hari je. Okey. Lepas tu PA ni dia mereput jadi uranium balik. Dia mereput menjadi uranium balik, ambil masa 1.8 minit je. Uranium ni nak mereput balik, dia nak ulang balik. Daripada awal ni dia ulang balik.
So sebab tu dia ambil masa yang terlalu lama. Dalam masa yang sama ni dia bebaskan alfa, beta, beta, alfa, alfa, beta, gamma lah ada. Sini keluar gamma. Right. Siri reputan uranium. Itu masa. Tak payah. Kena hafal ke cikgu ya? Tak payah hafal sebab dia akan beri. Okey, dia akan beri. Dalam soalan tu mungkin dia akan beri persamaan. Dia akan beri persamaan. Dia nak suruh awak isi je. Isi tempat kosong. Isi tempat kosong tu kita buat persamaan yang seimbang macam tadi lah. Okey. Okey, uranium 238 ialah unsur radioaktif yang mempunyai separuh hayat yang panjang, iaitu kira-kira 5,000 juta tahun. 5 juta tahun. Okey, unsur ini terperangkap semasa pembentukan batu-batuan. Okey, uranium 238 dapat terperangkap. Yang terperangkap akan merepuk dan akhirnya membentuk plumbum 206 yang lebih stabil. Okey, dalam kalau awak tengok dalam siri jadual berkala tu banyak bawah-bawah tu semuanya radioaktif. Okey, proses reputan ini mengambil masa yang lama pada kadar reputan yang rendah. Dengan penentuan nisbah plumbum kepada uranium dan suatu sampel, usia batu-batuan dapat dianggarkan. Okey. Salah satu cara kita nak menganggarkan usia suatu artifak apa semua lah, kita boleh guna kaedah ni lah. Kaedah penentuan nisbah plumbum. Okay. Semakin tinggi nisbah, semakin berusia batu-batuan. Katakanlah kita jumpa satu archer lah kat rumah kita. Kita nak tahu berapa usia dia. Kita guna kaedah ni juga. Kaedah reputan separuh. Okey. Kaedah pengukuran geologi ini juga dapat menganggarkan usia bumi. Okey, jadi saintis tu dapat menganggarkan usia bumi dengan pengiraan dia punya radioaktif ni lah. Okey. Penentuan usia batu granik gitulah. Okey, itu. Bahan radioaktif lazimnya disimpan dalam bekas tebar yang bertutup dibuat daripada plumbum untuk tujuan keselamatan. Okey, biasanya disimpan dalam plumbum. Dulu di makmal sekolah ada dibekalkan radioaktif, tapi radioaktif tu pada kadar yang rendah lah. Tapi memang dia akan letak dalam satu box. Dalam box tu dia buat daripada plumbum. Dulu pada zaman saya dulu ada eksperimen yang boleh menggunakan radioaktif. So kita boleh tengok dia punya reputan. Okey. Dia ada satu alat yang menguji kehadiran radioaktif, nama dia kebuk awan. Kebuk awan, dalam kebuk awan tu ada ais kering. Ais kering ni dia sejuk. Okey, kalau ada radioaktif, bila dia bergerak dalam tempat yang sejuk, macam kita tengok atas langit, bukan atas langit, kita tengok atas ada kapal terbang lalu, dia akan menghasilkan satu jalur lah. Jalur macam jalur asap gitu. Jalur asap. Bila kita tengok kapal terbang yang tinggi atas, dia lalu, dia langgar awan tu, dia akan menghasilkan satu garis bekas dia bergerok. Sama juga dengan kaedah ni, bila kita buat kebuk awan, kita letak bahan radioaktif tu. Bila radioaktif tu dipancarkan, kita akan nampak dia punya laluan dia bercorak. Katakanlah ni saya ada kebuk awan lah, kebuk awan. Dalam kebuk awan ni ada ais kering. Ais kering tu seperti yang kita tahu, bahan yang sangat sejuk. Sangat sejuk. Right? Sehingga kan dia mengeluarkan asap putih. So kalau ada bahan radioaktif sini, dia pancarkan, kita akan nampak dia punya bentuk dia tu. Runuk dia panggil. Runuk. So dia akan nampak. Dulu kalau dalam makmal sekolah ada alat yang boleh kita tengok secara, kita nampak. Lah betul lah, radioaktif tu dibebaskan, dia macam lampu liklak. Nyala. Bila dia lepas tu, kita boleh tengok dia pun dia menghasilkan runuk. Okey. Ada satu contohnya lah. Kalau dalam
dalam jadual berkala tu ada satu unsur yang tak stabil. Okey, dia boleh menjadi unsur yang lebih stabil. Unsur stabil tu kita panggil unsur yang tidak stabil tu kita panggil radioisotop. Isotop ni seperti yang kita tahu dia sama nombor proton tapi berlainan nombor nuklear. Right. Dia ada neutron yang berbeza. Okey. Jadi radioisotop tu adalah isotop yang tidak stabil. Yang memancarkan sinaran radioaktif. Mana dah tu dia? Okey, dia ada separuh hayat tu, dia ada graf dia gini, graf lengkungan separuh hayat. Okey, biasa dalam soalan dia akan bagi graf lah. Okey, bila dia bagi graf, kalau soalan kertas 1 dia bagi graf gini, dia suruh cari separuh hayat. Sangat mudah. Sangat mudah. So kalau katakanlah graf dia bagi sini 180, sini 90, sini 45. So dalam graf tu awak perlu panjangkan dia ni, dia punya ni. Dia extrapolate je. Okey, awak ambil pembaris, tengok asal dia 180 lah. Separuh dia jadi 90. So 90 tu awak letak sini. Awak panjangkan dia, tengok kat mana dia bersentuh dan tengok pula masa pada paksi X tu. Sini. So, nilai yang ada sini ni adalah separuh hayat dia. Separuh hayat. Tidaklah payah pun kalau soalan radioaktif ni, tapi kebanyakan dia student ataupun shallow ni dia fobia. Tengok graf, tengok radioaktif dia jadi takut nak jawab. Padahal tepat mudah je sebenarnya. Bagaimana pun kita tengok contoh dia. Satu sampel radioaktif yang disimpan dalam makmal mempunyai keaktifan dia 480 saat. 480 saat negatif 1. Okey, jika separuh hayat dia adalah awak tanya, kenapa 480 per saat ni? Keaktifan dia. Dia dalam soalan mungkin dia boleh bagi jisim. Mungkin dia boleh bagi keaktifan. Okey. Jadi separuh hayat ni bila dia merekuk, benda dua ni akan menjadi separuh. Jisim jadi separuh, keaktifan jadi separuh. So, awak jangan pelik lah. Okay? Jika separuh hayat dia adalah 6 minit, berapakah keaktifan selepas 30 minit? Okay? Jadi kita kena buat jadual. Dia tak ada, dia tak, kalau peringkat tinggi, dia akan beri satu rumus. Tapi peringkat SPM ni dia tak bagi rumus lagi. Dia suruh kira secara manual dulu. Suruh kita faham macam mana berlakunya separuh hayat tu. Okay? Sebenarnya dia ada rumus. Long. Awak belajar log kan. Log dalam matematik. Boleh kira. Tapi setakat ni saya tak mahu beri lagi dia punya formula tu. Kita nak kira secara manual saja. Separuh hayat dia 6 minit lah. Maksudnya daripada asal dia 480, dia mereput separuh jadi 240 selama 6 minit. 6 minit, tapi berapakah keaktifan selepas 30 minit? Ni baru 6 minit Lepas tu dia mereput separuh lagi. 6 minit juga. 6 minit.
Jadi apa? 240. 240. 120. Tak. 6 minit campur 6 minit. Baru 12 minit. Dia nak 30. Lagi, kira lagi. Jadi sini jadi 60. 6 minit. 6, 6, 6. 3 kali 6 baru 18 minit. Tak sampai lagi 30. Betul tak? Mereput lagi. Jadi 30. 6 minit juga. Jadi 6 kali 4 baru 24. Tak cukup lagi. Dia mereput lagi. Jadi 15. 6 minit. So jawapan sini adalah jawapan dia berapakah keaktifan yang tinggal? 15 minit. 15 per saat. Right. Ini apa? Itu secara manual dia. Okey. Tapi sini dia ada beri dah rumus ni. A sama dengan 1/2 kuasa N dengan AO. Tapi saya tak prefer lah. Saya suka awak guna secara manual macam ni. Dia boleh nampak. Kalau kita nak guna rumus pun boleh. 1/2 5 kali reputan darab dengan asal dia. Okey, yang kedua, suatu bahan radioaktif disimpan dalam makmal mempunyai separuh hayat 10 hari. Okey, separuh hayat dia 10 hari. Hitungkan bilangan hari yang diambil untuk keaktifan bahan radioaktif tinggal 25% daripada keaktifan asal. Okey, tinggal 25%. Okey, jadi kita kena buat pereputan lah. Daripada 100, dia mereput jadi 50. Bila 50, dia mereput jadi 25. So, 2 kali. Jadi bilangan dia adalah 2 kali reputan darab dengan sekali mereput 10 hari, maka 20 hari lah jawapan dia. Okey, ini adalah contoh yang nombor 3. Nisbah bilangan nukleus argon 40 kepada kalium 40 dalam satu sampel batuan gunung berapi adalah 3:1. Semasa pembentukan awal batuan, tiada sebarang unsur argon yang terperangkap dalamnya. Jika kalium 40 mereput kepada argon 40, okey, dengan separuh hayat dia 1,250 juta, anggarkan usia batuan tersebut. Okey. Asal dia kosong, argon ni kosong, tak ada lagi, tak wujud lagi. Okey. Lepas tu bilangan kalium N asal dia, okey. Nisbah dia masih tak ada lagi. Selepas dia mereput separuh, ni jadi separuh. Okey. Lepas tu bilangan argon yang dah jadi argon separuh lah. Ni dah mereput separuh, ni jadi separuh. Nah, separuh. Lepas tu ni mereput lagi jadi separuh, 1/2 jadi 1/4. Okey. Lepas tu hak ni dia kena tolak dia ni. Daripada 1/4 hak asal dia tolak 1/4 jadi 3/4. Maka sini nisbah dia adalah 3/1. Jadi kena darab dengan 2. 2 darab 1,250 juta tahun, maka usia yang dianggarkan adalah 2,500 juta tahun. Batu tersebut. Dia ambil begitulah kalau kita ambil katakan kita jumpa skeleton. Kita jumpa tulang-tulang lah, tulang manusia. Kita nak tahu berapa hari dah manusia ni mati. Jadi kita ambil satu radioaktif dengan sampel dia. Mungkin kita ambil tulang dia sikit, sampel dia. Okey, tulang ni dia akan mereput. Dia akan mereput. Okey, jadi kita ambil nisbah dia. Katakanlah tulang ni mereput
macam mana daripada kadar perebutan dia adalah 2:1 contohnya. Maka kita boleh kira lah berapa dah usia manusia ni dah mati. Itulah unit forensik. Siapa yang berminat dengan unit forensik, dia akan bermain dengan nombor-nombor angka-angka nuklear. Unit forensik yang ada kat hospital tu, macam mana dia tahu berapa hari dah mayat dia. Ataupun dia jumpa satu benda dalam tanah, kita nak tahu usia. So pengiraan dia macam ni. Tapi dia dah ada alat canggih dah sekarang ni. So asas dia beginilah, dia tengok. Kita kena ada berapa nisbah baru kita boleh buat pengiraan. Daripada asal ni asal dia NO, asal dia kosong tak? Bila NO merepuk ni, dia akan jadi argon. Okey. Maksudnya gini satu, sini kosong. Bila dia merepuk separuh, sini akan jadi 1/2, separuh juga. Sebab satu ni merepuk jadi separuh, dia akan dapat separuh sini. Okey. Lepas tu dia merepuk jadi 1/4, ni akan bertambah jadi 3/4. Sebab jumlah 2 ni akan menghasilkan nilai asal dia 1. Bila ni merepuk jadi 1/8, ni akan jadi 7/8. Sebab dia punya pengiraan tu adalah masih lagi dia tak berlaku pengurangan. Dia ada persamaan seimbang dia tadi. Macam saya sebut ni, persamaan seimbang. Okay. So, itu sahaja untuk hari ini. Okay, untuk pengukuhan lebih faham lagi lah. Sebab nuklear ni dia ada 2 topik je. Hari ni dengan esok dia habis dah. Jadi, dia ambil modul. Tapi lagi laju, lagi banyak juga orang. Awak lah PDP apa sudah ni. Mula-mula nak tahu 9. Lepas tu tangguh pula pula. Kadang gitu lah awak ni rasa. Awak ada Hello. Ada. Ada. Ingat belakang. Dek ke? Tujuh ada. Senyap pun. Panggil tak jawab. So, ada Okey, kita tengok dalam buku modul lah. Modul awak cukup jawab. Gerak kelentungan. Jawab tugasan 1 boleh. Buku surat 205. Buku surat 205. Tugasan 1. Esok kelas kita bincang. Boleh Hello? Boleh tak? Boleh. Ya. Kita ni senyap tupah. Okey, so setakat berapa orang hari ni ada? 32. Tak ada bateri sekejap. 32 orang sahaja. 32 tak ada. 7 orang tak ada. Dia tak ada Orang biasa ke tak ada? Kejap. Yang tak ada, cari. Sabri ada Sabri. Sabri ada ni saya tengok. Masuk kejap tau. Tu ada ya. Ada.
Ada. Zoo tak ada. Lepas tu pakcik tak? Pakcik ada pakcik? Ada. Pakcik tak ada. Afiq Ilhami ada? Afiq Tak ada. Ilhami tak ada. So, lepas tu pergi lagi Ikram. Irham tak ada. Ikram. 1, 2, 3, 4, 5. Seorang lagi. Seorang lagi. Dua. Daud cikgu. Firdaus Makna tak? Kedua-dua Firdaus tak? Makna. Mana? Lagi seorang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seorang lagi. Projek ada projek? Ada. Ada. Luqman Lukman tak ada? Mak ada. Lelaki aja tak hari ni. Sepuang raja-raja alhamdulillah lah. Calon isteri yang bagus kan, sepuang lah. Sepuang bagus. Okey. Lelaki ni gitu lah. Kelas awal. Ayuh lah sikit. Mana tahu. Hujang ke main geng lah di 23 saya. So, saya tengok dalam sosial media sekarang ni ramai gila orang buat streaming duk main geng tau. Dia boleh duit ke awak gitu? dapat. Boleh ke? Boleh Duit juga. kan awak gitu? Patut duk streaming pasu tu. Okey, setakat itu saja untuk hari ni. Soalan kita akan bincang esok. Awak boleh buat dalam buku modul tu nak tambahkan lagi pemahaman. Okey. So apa-apa soalan boleh tanya, kita akan jawab. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Oh cikgu. Hilang tak?